dilangkaui. Okey, sekarang Munawar, kita akan terus ke segmen yang seterusnya, iaitu tentang tingkat amal dan ibadah Perintah Kawalan Pergerakan demi meringankan fasiliti dan sistem kesihatan negara. Maafkan saya. Dan juga bersama dengan kami pagi ini Datuk Dr. Zainal Arifin Umar, Presiden Persatuan Pakar Kesihatan Awam Malaysia yang telah pun berada di talian Club. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Baik, Datuk. Kita lihat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini mungkin bukanlah satu keputusan yang popular, Datuk. Tapi mahu tak mahu kita harus faham bahawa ianya perlu dilaksanakan, Datuk. Tapi dalam situasi ini kita perlu faham, kita perlu mengambil iktibar juga, Datuk, daripada apa yang berlaku, situasi yang berlaku di luar negara seperti di negara India, Datuk, tentang perlunya kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, Datuk. Ya, sebagai rakyat kita memanglah kita pada masa sekarang ni kita rasa tak apa seronok sebab nak raya dan sebagainya kan. Tapi kita kena tengok bahawa pada masa ni kes COVID kita dalam angka 3,000 lebih menghampiri 4,000 itu yang dilaporkan. Tapi mungkin ada lebih banyak lagi di dalam komuniti yang berada di mana-mana. Dan kita juga lihat bahawa kebanyakan fasiliti kesihatan kita, sama ada di klinik kesihatan ataupun di hospital kerajaan, dah mengatakan banyak kes dan menghampiri ke tahap yang maksimum lah. Di samping itu, klinik-klinik swasta juga mengalami masalah yang sama. Jadi kita lihat sekiranya dalam 2 minggu lah daripada sekarang, kalau tidak dibuat apa-apa, maka kes akan meningkat mungkin menghampiri lebih daripada 5,000 atau 6,000. Jadi bila keadaan itu berlaku, bukan saja kesesakan di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta, tetapi akan menyebabkan kita punya sistem kesihatan itu orang katakan susah nak menangani kes begini. Yang jadi masalahnya juga nantilah pada pesakit-pesakit sama ada penyakit COVID ataupun penyakit yang lain yang tidak dapat menggunakan perkhidmatan. Jadi itulah dia yang mesti kita melakukan tindakan yang tidak begitu popular tapi sangat penting untuk sedikit mengekang pergerakan di samping dapat menurunkan atau mengekangkan kenaikan kes-kes COVID kita lah. Ya, saya. Dan kita faham bahawa pelaksanaan PKP ini bukan sesuatu yang menjadi orang kata keputusan yang boleh diterima orang ramai. Tapi namun, mahu tak mahu kita harus faham bahawa ianya adalah salah satu untuk demi menjaga keselamatan kita bersama. Jadi bagaimana dalam hal ini kita perlu mengambil iktibar situasi COVID-19 di luar negara, khususnya di negara India, supaya kita faham bahawa pelaksanaan PKP ini adalah penting untuk kita semua. Ya, kita lihat ya macam di contoh yang paling dekat di negara India masa dulu mereka kes-kes yang kegendah dah orang katakan rendah. Kemudian rakyat telah orang katakan rasa lega, gerakan telah banyak, aktiviti-aktiviti sosial telah meningkat. Jadi kemudian meningkat secara mendadak, secara besar-besaran sehingga menyebabkan sistem kesihatan mereka hampir lumpuh. Tak cukup katil, tak cukup peralatan sebagainya. Jadi ini kita tidak mahu berlaku kat negara kita lah. Betul. Betul, kita perlu mengambil iktibar apa yang berlaku di negara luar seperti di negara India pada ketika ini, Datuk. Dan Datuk melihat situasi semasa sekarang ini, pertambahan kes baharu masih lagi berada pada kadar yang sangat membimbangkan, Datuk. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi ini dalam ianya memberi tekanan kepada sistem kesihatan awam negara, Datuk, khususnya bagi kapasiti penggunaan katil di hospital, Datuk? Ya, satu kita lihat bahawa kalau dulu kes kita tertumpu di premis tempat kerja seperti kilang dan sebagainya. Tapi bila kita lihat akhir-akhir ini berlaku banyak dalam komuniti dan di pelbagai daerah dan negeri lah. Jadi kita lihat di Lembah Kelang sendiri, kita yang seperti yang selalu dinyatakan oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, maka kapasiti kita telah mencapai tahap maksimum untuk menerima pelakis. Saya juga rakan-rakan di hospital lain selalu menyatakan bahawa mereka dah sampai ke maksimum. Dan ini sebenarnya kalau kes kita bertambah, dia ada dua pesan. Satu, kepada pesakit COVID itu, mereka tidak akan mendapat rawatan yang sempurna di hospital atau di fasiliti kesihatan. Yang kedua, orang lain, penyakit-penyakit lain, penyakit jantung, kencing manis pun tidak akan dapat perkhidmatan. Jadi, semua orang akan terkesan. Jadi, kita tak nak itu berlaku. Dan itu sebenarnya hampir berlaku ni dah kalau kita biarkan kes itu meningkat terus. Ya, saya.
Dan kalau kita melihat statistik COVID-19 sejak kebelakangan ini, banyak kluster yang melibatkan juga tempat kerja dan sekarang ini juga melibatkan komuniti. Pandangan Datuk tentang perkara ini, adakah SOP tempat kerja itu harus diperketatkan lagi ataupun bagaimana? Dia macam ni lah. Kita SOP kita memang dah cantik dah. Ada tak boleh ni, kena buat ni. Tapi masalah sekarang kita punya masyarakat kita lah. Kita individu lah. Misal kita pergi ke sekarang nak raya kan, kita pergi mall, supermarket. Jadi kita tidak mengamalkannya. Kemudian kita pergi sekolah misalnya. Bila kita ada masalah, ada expose, kita datang ke sekolah. Jadi perkara itu sebenarnya yang sekarang ni kita mesti ingat, kita jangan kisahkan SOP ke orang tak buat, kawan ni tak buat. Kerana kita sendiri, kita dan keluarga kita mesti patuh. Sebab kalau semua orang begitu, insya-Allah. Tapi masalah sekarang ni kita tengok orang, tapi kita sendiri kita tak ikut. Ya, saya. Baik Datuk, dalam situasi semasa sekarang ini mungkin seperti yang Datuk nyatakan tadi, peranan bermula daripada diri kita sendiri, kemudiannya keluarga, secara keseluruhannya peranan komuniti lah sangat penting dalam tempoh semasa ini untuk kita memastikan Perintah Kawalan Pergerakan kali ini berjaya dan juga mencapai matlamat dan juga sasarannya Datuk. Kita tak nak PKP berulang dan berulang Datuk. Jadi apa pandangan Datuk sendiri tentang peranan masyarakat sendiri? Sekarang ni kami lah di pihak rakyat dan pihak NGO dan sebagainya, kita nak promotekan supaya masyarakat kita mengamalkan kita panggil self restraint, iaitu mengekang diri sendiri. Yang kedua, kita mengisytiharkan diri kita. Katakan, saya ada kontak dengan pesakit COVID-19. Jadi bagi tahu keluarga semua, jangan datang rumah saya. Ataupun kita kata, saya hari itu saya pergi ke tempat ni, tempat tu didapati ada COVID-19. Jadi saya tak nak pergi ke kedai, saya tak nak pergi ke masjid dan sebagainya. Jadi itu kata community kena buat. Jadi kalau jangan harapkan pihak berkuasa ke siapa-siapa lah. Jadi itu yang kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat itu, memang kita tak boleh kawal rentas negeri ke rentas daerah dan sebagainya lah. Peranan kita semua sebagai masyarakat dalam memastikan pelaksanaan PKP kali ini membuahkan kejayaan dan juga mencapai matlamat kita. Selain daripada kita sebagai masyarakat yang selalu orang kata momen di laman sosial, apakah peranan kita yang perlu kita ada sekarang ini? Ya, pertama itulah tadi kita lakukan sendiri. Yang kedua, kita tegur. Kalau ada orang tak buat SOP yang tepat di kedai ke di masjid, kita kena tegur. Yang kedua, kita minta lapor lah. Jika ada berlaku orang tiba-tiba orang buat menyertai kahwin ke, buka puasa ke, yang kita rasakan itu akan mencetuskan kluster di kampung kita atau di taman kita, maka kita kena ambil tindakan sendiri. Jangan, saya rasakan kita tak boleh tunggu dah pihak berkuasa ke agensi ke sebagainya. Kita mesti bertindak sendiri. Baik. Itu antara saranan daripada Datuk sendiri. Datuk, mungkin dalam kesempatan yang ada ni secara ringkas Datuk, ada penghargaan yang ingin Datuk sampaikan kepada barisan frontliner kita yang sejak dari tahun lepas Datuk sentiasa berjuang untuk memastikan kesihatan awam negara kita kekal terpelihara, kekal terus menjaga keselamatan kita semua Datuk. Ya, kepada rakan-rakan frontliner kita, baik daripada kesihatan, polis, rela dan sebagainya. Pertama, kita sebagai rakyat, kita menghargai pengorbanan mereka dan kita juga minta mereka tabah dan bersabar dan meneruskan perkhidmatan cemerlang sempurna hari raya nanti dan kita sama-sama mengucapkan supaya kita semua dapat berhari raya dalam keadaan yang selamat dan semua frontliner kita akan terus bersemangat dan juga selamat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Kesihatan Awam Malaysia kerana sudi bersamakan pagi ini di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih sekali Datuk. Terima kasih Datuk. Baik, sekarang